Supaya kita orang, wahai pemurah, wahai dermawan, kita kata maksud kita ni orang tu, orang berkenaan tu. Cuba kita sebutlah sifat-sifat dia, jawatan dia, pangkat dia, kita sebut. Tak boleh apa. Maksud kita ni orang tu. Gitu. Jadi lagu itulah juga di sini Imam Bukhari nak sebut, nak start nak sebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab apa yang kata sifat tu suku, ada sesuatu suku sifat tu, bukan zat dia. Sebabnya kita tengok, boleh dikatakan nama-nama orang panggil nama sifat ni semualah, bukan boleh dikatakan, memang lagu tu memang dia isim sifat. Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahulah isim sifat. Sirah mubalaghah ke isim sifat juga, isim fa'il ke sirah sifat juga. Sifat musyabbahah kalau misalnya kita kata sirah sifat juga. Semua sifat laku. Jadi kalau sifat tu dalam bahasa Arab lain daripada zat. Hakikat dia. Begitu. Jadi tidak salah kalau kita kata yang mendengar. Yang mendengar, sebab dia sebut as-sami'. As-sami' itu sirah sifat. Qadir, itu sifat fa'il. Sifat ada makna yang. Begitu. Sifat. Jadi kita kena terima. Dah dia sebut atas nama sifat, kita kena terima sifat dia. Itu cara kita ahli sunnah. Walaupun kita daripada awal-awal lagi kata dia sah dalam sifat dia tu, maknanya tak ada orang lain yang serupa dengan dia. Kalau kata melihat pun, orang lain pun melihat juga, kita kata tak ada serupa dengan dia. Tu kita terima dah. Tetapi walaupun nampak serupa pun, dia bercakap, dia gitu gini, kita kena kata gitu. Dia bercakap, dia mendengar, dia berkuasa, dia berkehendak dan sebagainya. Dia yang memberi rezeki dengan sifat. Di samping kita kata sifat itu tidak serupa dengan sekalian makhluk. Jadi hak ni sebenarnya ayat dia tu berkait dengan kata orang kafir Mekah. Dia kritik lah, dia kata apalah Muhammad, dia kata dia duduk dakwah, kita ajak kita Tuhan Isa, lepas tu dia sendiri duduk panggil Allah ya Rahman. Mana banyak Tuhan, lebih kurang kita jugalah, mana gitulah maksudnya. Maka turunlah ayat ni. Turun ayat ni, bermakna walaupun sebut sifat banyak ni, Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke apa, hakikatnya atas zat tullah. Atas zat tullah, bukan hak lain-lain. Atas diri tullah yang mempunyai sifat-sifat itu. Jadi Imam Bukhari buat mari ayat Quran. Apa dia buat dalam tajuk dia ayat Quran? Dia takut orang kata ni hadis ni, misalnya la yarhamullah man la yarhamun nas, itu hadis. Lagi hak tu anak cucu dia tu duduk nak mati tu. Ketika dalam keadaan nak mati, pergi Nabi SAW kata innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Hak Allah kesian hanya orang yang kesian belah, ada sifat kesian belah. Mungkin orang kata ini bab akidah. Akidah ni mana boleh hadis, ni hadis ahad walaupun sahih. Akidah ni dia kena sabit berdasarkan dalil yang mutawatir. Tak boleh ini kalau kamu sebut hadis ni ahad walaupun sahih pun. Sebab itu Imam Bukhari dulu lagi dia buat dalam tajuk yang ayat Quran satu. Dia nak ayatnya kita kata Tuhan bersifat dengan Rahman, kesian belah. Kita bukan bergantung kepada hadis saja. Hadis tu banyaklah. Misalnya dia mari ni dua ni sini, ayat Quran pun ada. Jadi hak sebenar pegangan kita ni Quran tu, hak tu dalil yang mutawatir. Hadis ini sokong lagi. Jadi mana kita pakai Quran dan hadis, tidak bercanggah hadis ni dengan Quran itu. Tidak bercanggah hadis ini dengan Quran. Jadi hak kamu duduk muskil, duduk kata lagu mana nak kata Tuhan ni mempunyai sifat-sifat gini berdasarkan hadis, tak timbul tu. Tak boleh lah. Sebab apa? Ayat Quran dulu lagi buat mari. Menunjukkan Imam Bukhari kalau dalam bab akidah ni dia nak ayat kepada kitanya, pegangan utama orang ahli sunnah wal jamaah kepada Quran, lepas tu hadis. Gitu cara dia. Bukan ikut serah kata Tuhan tu ada sifat ke apa, sifat ni bukan ikut serah. Dan sifat Tuhan tu kita tak boleh nak khayal, nak fikir sendiri, nak tambah-tambah sendiri. Setakat mana hak ada, hak dia ayat atas nama sifat, kita terimalah itu sebagai sifatnya. Gitu. Dengan tidak
mentaktilkan, dengan tidak membuai apa ni makna sifat dia tu, dengan tidak mengabaikan hak tu, menghapuskan hak tu, dan dengan tidak mentashbihkan Tuhan, yang ini menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Misalnya dia kata, kita kata dia melihat. Maksud melihat tu maknanya mengetahui. Kita tak kata gitu. Melihatlah. Dia kata melihatlah. Tidak taktil, maknanya kita hampakan makna melihat tu, kita pakai dengan makna lain. Dengan makna melihat tu maksudnya mengetahui. Supaya melihatlah. Orang lihat kan dia tahu. Jadi maksud sebenarnya dia tahu, tapi diguna perkataan melihat ni secara majaz saja. Kita tak kata lagu tu. Orang ahli sunnah tak kata lagu tu. Bila dia kata melihat, melihatlah, tanpa taktil. Yang ni dengan kita tidak mengatakan Tuhan melihat ni, tak ada makna melihat, maksud dia gini. Tidak kata gitu. Yang kedua, kita tidak tasbih. Tasbih tu walaupun kita kata dia melihat, bukan melihat tu serupa dengan makhluk. Tak. Tu dia. Tu maknanya. Jadi hak mana-mana pun kamu suruh, kamu sebut nama Allah tu, nama zat ke, nama sifat ke, molek belaka tu. Dah Tuhan sendiri kata molek, apa tak boleh lah. Dah boleh untuk kita nak suruh dia. Kita nak kata ya Allah, ya Rahman, ya Razak. Jadi sesuai lah hak kita nak minta tunggap. Kalau kita nak minta rezeki, ya Razak. Kalau kita nak minta Tuhan ni tutup kesalahan kita, minta lah jangan orang tahu dunia akhirat, kesilapan kita nak guana, kita manusia lemah. Kita minta ya Sattar, ya Sattar, ya Tawwab. Lagu tu sesuai lah hak kita nak gapo. Boleh berlaku, molek berlaku. Tidak kata tak boleh. Dan dia sebut di sini nama, padahal nama tu sifat. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT tu ada nama sifat. Itulah ulama buat kesimpulan, ada nama zat, ada nama sifat. Ambil mana? Ni, falahul asmaul husna. Al asmaul husna tu kalau kita tengok banyak-banyak orang lain tu kan, selain daripada Allah tu, nama sifat lah berlaku. Nama sifat. Baiklah. Lepas tu dia mari hadis lah. Hadisnya daripada Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Jarir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak kesian kepada orang yang tidak kesian kepada manusia. Orang yang tak ada belah kesian itu Tuhan tak kesian ke dia. Jadi rahmat itu, sifat rahmat itu luas. Sifat rahmat Allah SWT ni kata Rahman, Rahim, tu yarhamullah, itu dalam bentuk fi'il dia guna, dia dalam bentuk fi'il. Tuhan tidak kesian, tidak kesian. Lepas tu dalam sifat, jadi maknanya sifat tu sifat kau dia. Situlah ulama bahas pula, ada sifat zat, ada sifat af'al. Banyak pula. Itu perbahasan dalam usuluddin lah belaka. Ada sifat zat, ada sifat af'al. Hak qadim, hak mana, misalnya kita kata hak tidak makhluk. Jadi bahas panjang lah pula di sisi ahli usuluddin. Tak apalah. Jadi Allah tidak mengasihani. Jadi apa maksud mengasihani ni? Maksudnya rahmat, sifat rahmat dia. Jadi rahmat ni apa dia? Banyaklah rahmat ni, luas lah. Sebab itulah dalam hadis dia sebut innallaha kataba ar-rahmah ala kulli syai. Allah SWT telah menentukan rahmat dia pada semua perkara. Semua perkara ada rahmat dia. Sifat rahmat dia tu nyata ada pada setiap perkara. Dan hak tu sebagai dia wajib, mesti dah. Sebagai mesti. Dia buat. Dengan kehendak dia lah, dengan kehendak dia sebagai mesti ada. Dengan sebab itu kita tengok
Sifat rahmat Tuhan.